Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pada muka surat 260 pasal ke-6, kisah anak yang disembelih, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Di sini Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala didatangkan ayat daripada surah As-Saffat. Lihat surah As-Saffat. Sebab dalam buku kita dia hanya datangkan terjemahan, jadi kita kena cari ayat dia lah. Di surah As-Saffat, surah nombor 37, ayat dia tulis ni ayat 99 sampai ayat 113. Okey. Sini ayat 99, nampak kan skrin yang saya share di sini? Okey, kita lihat lah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan dia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata, sesungguhnya aku harus pergi, maksudnya aku mesti pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Okey. Sayahdin, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kemudian ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 100, ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, Tuhanku, kurniakanlah kepadaku. Hab ni mana berilah. Hab ni mana diambil perkataan wahaba. Wahaba maksudnya yang telah memberi. Hab ni fi'il amar, maksudnya berilah kepadaku minas salihin, daripada anak-anak yang saleh atau daripada zuriat yang saleh, daripada zuriat yang saleh. Okey. Kemudian lagi, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami sampaikan khabar gembira kepadanya. Basyarnahu, busyra kan, busyra ni khabar gembira. Basyarna, kami sampaikan kepadanya khabar gembira. Bighulamin halim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Halim ni yang penyantun, yang lemah lembut, yang sabar, kan? Gitu. Kemudian lagi bawah tu, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, qala, dia Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Nabi Ismail AS menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, nescaya insya-Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, pipi lah, kan, pipi ni, untuk melaksanakan perintah Allah, kan? وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Allah kata, lalu kami panggil dia, kami seru dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Allah kata, kami seru Ibrahim, wahai Ibrahim. Ini dia.
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Demikianlah. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin 'azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sampai ke zaman kita ni lah. Sampai ke hari kiamat lah akan disebut tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Dan Allah kata di sini, kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, dia apa yang Allah sebut di sini tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, terus sambung pada kisah Nabi tentang Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, Allah mengisahkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam saat berhijrah meninggalkan negeri kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi seorang anak yang saleh. Ya, kemudian Allah menyampaikan berita gembira seorang anak yang amat sabar, iaitu Ismail alaihissalam, kerana ia lahir saat Ibrahim berusia 86 tahun. Tidak ada perbezaan pendapat terkait hal ini di kalangan para pemeluk berbagai agama kerana apa? Kerana Ismail adalah anak sulung Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maknanya Nabi Ibrahim ada dua anak ni lah, Ismail dan Ishaq. Kemudian perintah untuk menyembelih Ismail. Dia pula tajuk dengan perintah untuk menyembelih Ismail. Dan surah Safat yang kita baca tadi lah. Ya. Okay. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya. Itu ayat tadi. Iaitu ketika beranjak dewasa dan bisa berusaha. Bisa ni boleh lah, mampu ataupun boleh berusaha. Ya. Untuk memenuhi hajatnya sendiri, sama seperti ayahnya. Mujahid, yang ni Mujahid menafsirkan, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, iaitu ketika sudah beranjak dewasa, mampu berkelana, mampu berusaha dan bekerja seperti yang dilakukan ayahnya. Saat itu Nabi Ibrahim AS bermimpi diperintahkan menyembelih Ismail. Disebutkan dalam hadis marfu' daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis marfu' ni pada hadis yang diangkat kepada Nabi SAW, sudah kata Nabi lah.
Kata Nabi SAW. Kata sahabat, kata Nabi SAW, itu marfu'. Impian para Nabi adalah wahyu. Impian para Nabi adalah wahyu. Ubaid bin Umair menyatakan seperti itu. Perintah ini merupakan ujian daripada Allah untuk kekasihnya. Perintah untuk menyembelih anak yang ia sayangi, yang baru lahir saat Ibrahim menginjak usia tua 86 tahun. Kan? Sebelumnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan Ismail dan ibunya di sebuah negeri antah berantah. Negeri antah berantah yang tidak berpenghuni. Kan? Tumbuhan pun tak ada, air pun tak ada di situ. Kan? Cuba kita bayangkan. Macam mana keadaannya kan? Kalau kita macam itulah. Di sebuah lembah tanpa suara dan tanpa teman pendamping. Dua beranak ya? Ibu dan anak. Anak pula baby tu. Baby kan. Tanpa tanaman, tanpa haiwan ternak yang bisa diperah susunya. Namun Ibrahim AS tetap menjalankan perintah Allah. Ibrahim meninggalkan keduanya di negeri itu dengan percaya dan berserah diri kepada Allah. Ini pengajaran untuk kita lah. Pengajaran untuk kita semua kan. Bahawa sepatutnya itu yang perlu kita lakukan, iaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dan mengikut perintah Allah Ta'ala dan berserah diri kepada Allah. Jadi apa nak jadi, hanya Allah yang maha mengetahui dan dia yang menetapkan. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku untuk kita kan, ke atas kita tak tahu kan. Jadi itulah dia. Maknanya kita hidup di atas muka bumi ni ikut perintah Allah Ta'ala sebagaimana yang telah diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut je. Apa-apa yang akan menimpa kita ke, apa kebaikan ke, keburukan ke, kita hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pengajaran lah. Okay? Baik. Dia tetap menjalankan perintah Allah. Ibrahim meninggalkan keduanya di negeri itu dengan percaya dan berserah diri kepada Allah. Ini tahap kehebatan kan seorang Nabi Ulul Azmi kan. Mana dia betul-betul nak tinggal nak serah tempat tu, maknanya tak ada apa situ. Serah betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kan, bila kita betul-betul serah diri kita kepada Allah, Allah akan jaga kita lah, sebab Allah sendiri beritahu, "May taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang siapa yang bertakwa kepada Allah kan, maka Allah Taala akan jaga dia. Allah akan beri kepada rezeki yang Allah akan jadikan kelapangan, jalan keluar daripada kesusahan untuk dia. Ini maknanya kita sedia maklum lah, kita mungkin pernah melalui perkara-perkara yang macam ni kan. Ini pentingnya kita bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepadanya lah. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal serah diri kepada Allah Ta'ala, cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai pelindung bagi dia. Tengok ya. Allah kemudian memberikan jalan keluar bagi Ismail dan ibunya, memberi keduanya rezeki dari arah yang tidak mereka duga. Ya, ini hakikat. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kan? Jadi kita serah diri kita kepada Allah Ta'ala untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Yang pentingnya kita ikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Siapa-siapa yang memusuhi kita, menganggap kita sebagai musuh dan mentohmah kita dengan berbagai-bagai tohmahan, kita serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya Allah jadikan dia tu sebagai ujian untuk kita. Tapi macam mana pun kita berusaha lah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita selamat daripada musibah ataupun gangguan ataupun kekacauan orang yang benci terhadap kita, benci terhadap apa yang kita seru dakwah tadi kan, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Baik. Jadi manusia-manusia yang jahat ni, mana yang jahat, yang ada kuasa, jadi pun dia boleh melakukan sewenang-wenang apa yang mereka ingin lakukan. Dan mereka tentu yakin mereka berada di pihak yang benar. Tidak, mereka tidak akan buat perkara yang macam tu. Tapi hakikatnya mereka adalah melakukan permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Baik. Saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anak pertama, sekaligus semata wayangnya, Ibrahim memenuhi perintah itu. Kan, maksud dia, kan?
menjalankannya dan segera menunaikan ketaatan kepadanya. Apa dia manusia? Itu saja maksud anak tunggal Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak kesayangan dia, kan? Nabi Ismail ni, ketika sebelum tu Ishak belum dilahirkan, kan? Jadi maknanya ini dia panggil uh, anak yang paling dia sayang, anak satu-satu je anak dia, kan? Anak tunggal dia. Gitu. Walaupun begitu dia memenuhi perintah itu, menjalankannya dan segera menunaikan ketaatan kepadanya. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah segala-galanya. Jadi kita ni boleh lakukan ataupun tidak, kan? Jadi maknanya itulah sebagaimana yang kita maklum bahawa kita tak boleh nak melakukan apa melainkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena selalu mohon taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa berada di atas landasan yang benar, landasan yang betul. Kalau Allah tak beri kepada kita taufik, kita tak memiliki apa-apa pun. Hatta diri kita sendiri, kita tak memilikinya. Bila kita tak memiliki diri kita, maka keselamatan diri kita pun kita tak miliki juga. Jadi keselamatan yang paling utama bagi kita adalah keselamatan di akhirat. Jadi kita nakkan keselamatan kedua-dua tempat lah, iaitu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Walaupun yang utamanya adalah keselamatan di akhirat. Jadi maknanya untuk merealisasikan keselamatan ini dunia dan akhirat, kita perlu ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala perintah dan kehendak Allah Taala seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betullah dia menanya, ini kisah Nabi Ibrahim yang kita jadikan sebagai pengajaran dan ibrah bagaimana dia menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat kepada keturunannya, itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah ketaatan kita kepada Allah, taatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taat mana kita laksanakan segala apa yang Rasulullah suruh, maka itu akan mendatangkan redha Allah dan akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi marilah kita bermohon kepada Allah Taala untuk segala kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Ibrahim kemudian mengutarakan perintah itu kepada anaknya untuk lebih membuatnya rela dan lebih meringankannya. Kan? Daripada harus membawanya dengan kasar dan menyembelihnya secara paksa. Maksud dia gitu. Dia tahu anak dia anak yang baik, anak yang saleh, yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi Ismail dilahirkan lagi, kan? Gitu. Jadi di sini Allah telah sebutkan, ini ayat yang kita baca tadi lah, kan? Ayat yang kita baca tadi daripada surah As-Saffat tu. Ibrahim berkata, qala Ibrahim ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Kan? Wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan qala, kata Nabi Ismail alaihissalam, kan, anak yang sangat sabar ini, yang sangat hebat ini, ya abati fa'al ma tu'mar, hai ayah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, nescaya ayah akan dapati saya termasuk di kalangan orang yang bersabar. Kan? Oh dahsyat ni, kan, kita ni nak letak pisau di leher ni bukan main-main. Letak pisau di leher, tajam pisau kilat-kilat, kan. Kemudian nak dipotong leher pula. Oh ya Allah, kan. Ngeri. Kan? Kita tengok pisau pun ngeri lah. Tambah nak letak di leher kita, kemudian nak ditarik, diputuskan leher kita tadi. Allahu Akbar. Macam mana rupa? Sakit, kan? Kalau dulu kecil-kecil nak berkhatan, bertakut, kan, ini pisau letakkan leher. Begitu. Baik, kemudian tengok ya. Jawapan yang disampaikan Ismail ini sangat tepat sebagai wujud puncak ketaatan kepada sang ayah. Hebat, kan? Taat seorang anak kepada ayah tadi.
Ini juga pengajaran kita dapat ambil bagaimana ketaatan kita kepada ayah dan ibu kita. Kan? Adakah kita ni yang boleh mencontohi kisah Nabi Ismail alaihissalam dalam mentaati bapa kita? Ayah kita suruh yang ni, ayah kita suruh yang itu. Adakah kita membantahnya? Adakah ketika ayah mak kita sampai di umur yang tua renta kita dapat berbakti kepada mereka, dapat berbuat kebaikan kepada mereka, beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada mereka? Ini persoalan-persoalan yang mesti akan menjelma dalam diri kita lah. Kalau kita termasuk di kalangan orang yang ambil berat lah tentang kebahagiaan kita, sama ada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi mak ayah kita ni maknanya itu dia kunci kebahagiaan juga. Satu daripada kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jadi orang yang derhaka kepada ibu bapa, kan? Maknanya kunci dia patah. Kunci kebahagiaan dia patah. Dia tak ada kebahagiaan kepada dia. Sama ada kebahagiaan dunia dan selepasnya kebahagiaan akhirat. Hidup dalam kesempitan, hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam kebencian, hidup dalam permusuhan, hasad. Segala sifat mazmumah ini terkurung dalam diri kita. Kalau kita menerhakai ibu dan bapa kita. Jadi maknanya itulah dia. Ini pengajaran sebagai seorang anak tadi kan. Macam mana kita nak jadi anak yang saleh dan salihah untuk meraih darjat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedar bahawa semua itu tidak dapat kita lakukan melainkan kita dengan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu saya ulang-ulang bahawa kita tak mampu, kita tak memiliki apa-apa melainkan Allah yang dorong kita kepada segala kebaikan. Segala kebaikan yang kita buat tu bukan kita yang mana daripada kita, bahkan ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Jadi begitu. Jadi kita mohonlah sentiasa selalu kepada Allah Taala supaya letakkan kita di kalangan orang yang sentiasa akan melakukan kebaikan, sentiasa berbakti, kan, untuk memperbanyakkan pahala kita dunia dan akhirat. Yang disebut ni puncak ketaatan kepada sang ayah. Juga Rabb, seluruh hamba taat kepada Rabb, yakni kepada Tuhan yang mencipta, yang memberi dan mengambil, mengurniakan dan menyekat daripada hamba-hambanya, kan? Yang dia ni fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Yang mana ilmunya meliputi segala sesuatu. Kehendaknya tidak ada yang dapat menyekat apabila dia menghendaki. Idza yasha'u qadir. Bila Allah menghendaki, dia maha berkuasa untuk melaksanakan segala kehendak dia. Dan Allah berkehendak untuk menjadikan kita bagaimana? Itu kehendak dia. Allah jadikan seorang itu sebagai hamba yang beriman, yang salih, yang mukmin, yang taqi, yang bertakwa. Itu maknanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita pilihan untuk kita pilih. Kan? Pilih apa jalan yang kita hendak lalui. Allah kata buatlah, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa nak dia boleh beriman, dan barang siapa nak dia boleh kufur. Silakan masing-masing pilih jalan masing-masing, tapi segala jalan yang kamu pilih tidak akan keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah A ataupun B, kiri ataupun kanan, maka apa yang kamu pilih itulah dia ketetapan yang Allah Taala telah tetapkan ke atas dirimu. Jadi macam mana nak lari daripada takdir Allah? Tentu tidak boleh lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala al-afiyah. Allahumma afina fi abdadina wa fi ajsadina wa fi a'malina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, kan, dalam surah Saffat yang kita baca tadi, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tak kala keduanya telah menyerah diri kepada Allah, dan Nabi Ibrahim AS merebahkan Nabi Ismail di atas pelipisnya untuk disembelih. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim kan, itulah dia laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah uji dia dan dia lakukan segala apa yang Allah kehendaki, tanpa apa-apa protes dan apa-apa, maknanya macam, ya Allah, gantikanlah dengan yang lain daripada anakku, boleh tak ya Allah?
Sungguhnya engkau maha mengetahui, aku amat mencintai anakku ini. Hanya satu-satunya lah dia seorang anakku yang satu-satunya anakku yang ada di atas muka bumi ini, zuriatku. Allah, bertukarkanlah dengan yang lain. Dia tak pernah kata macam tu pun. Sedangkan dia mampu untuk berdoa dan minta kepada Allah Ta'ala kan. Dia mampu. Bukan dia tak mampu, dia mampu nak minta. Ya Allah, kan kau maha mengetahui, kau maha pengasih, kau maha penyayang, kan kau maha pengampun, kau maha mengurniakan ya Allah. Kurniakanlah kepada aku kelebihan kurniaanmu. Engkau janganlah jadikan anakku ni sebagai korban sembelihan. Gantikanlah anakku dengan selain daripadanya. Boleh tak dia berdoa macam tu? Boleh dia berdoa macam tu. Tapi tengok macam mana tingkat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Nabi Ibrahim AS telah memahami bahawa ya kehidupan dunia ni hanya sementara. Kita bagaimanapun kita akan mati juga dan kita akan berada di satu alam yang baru, kan? Di sana alam yang kekal abadi. Kan macam mana pun kalau kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat keredaan Allah dan di alam seterusnya Allah akan letakkan kita di tempat yang dia redha. Kan, di tempat yang kita redha, di tempat yang kita suka, iaitu dalam jannahnya. Begitu, kan? Baik, jadi maknanya menurut salah satu pendapat selama artinya keduanya berserah diri kepada perintah Allah. Dan Ibrahim bertekad untuk melaksanakannya. Baik, menurut pendapat lain, ini adalah rangkaian kalimat yang didahulukan dan diakhirkan. Tallahu lil jabin artinya Ibrahim membaringkan Ismail dengan tengkurap. Tengkurap ni meniarap. Pendapat lain menyebutkan Ibrahim menyembelih Ismail dari bahagian tengkuk agar Ismail tidak melihat Ibrahim saat menyembelihnya. Demikian penjelasan Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Dhahhak. Menurut pendapat lain, yang benar Ibrahim membaringkan Ismail layaknya posisi haiwan-haiwan sembelihan saat disembelih dan salah satu pelipisnya menyentuh tanah. Okay? Aslama maksudnya Ibrahim membaca basmalah dan takbir. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Sementara Ismail mengucapkan kalimah syahadah untuk menghadapi kematian. Asyhadu an la ilaha illallah, kan? Begitu. As-Suddi dan lainnya menafsirkan Ibrahim memotong leher Ismail dengan parang. Dia hirih. Dia dah hirih dah pun. Allahu Akbar. Namun sama sekali tidak melukai leher Ismail. Menurut pendapat lain, mata parang dan leher Ismail adalah lempengan perunggu. Wallahu a'lam. Kita sebab nak lihat makna lempengan perunggu ni. Boleh kita tengok sekejap ya. Okey, di sini dekat saya ni ada kamus KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kita nak tahu apa makna lempengan. Tapi kalau ada jemaah kita di sini yang tahu mengetahui bahasa Indonesia, bolehlah kongsikan makna dia. Ya, lempe dicari dalam kamus. Lempengan, lempeng. Okay, apa makna lempeng di sini? Dia kata lempeng maknanya lurus betul, tidak bengkok. Okey, tidak bengkok. Keping, lembaran. Lempengan ni lembaran. Perunggu, kita lihat pula apa makna perunggu di sini. Okey. Kita ada kamus, tak ada masalah apa. Perunggu. Perunggu ni maknanya campuran temaga dan timah putih, gangsa. Dia gangsa. Di mana lempengan gangsa, macam kita kata pisau mainan macam tu lah. Pisau mainan budak-budak tu kan. Wallahu a'lam. Baik, lihat pula tajuk Ismail ditebus dengan sembelihan yang besar. Kibash lah kan, kibash. Jadi kita kalau ada kemampuan untuk buat korban, kita buat yang hak besar tu lah. Kan? Yang harga pun 3,000, 4,000 kan. Gitu. Kibash. Saat Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pisaunya di leher Ismail, Allah memanggilnya. Wa nadainahu ay ya Ibrahim. Dan kami seru, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Qad saddaqta ar-ru'ya. Sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Allahu Akbar. Iaitu tujuan daripada perintah itu sudah tercapai. Maknanya mimpi para nabi adalah benarlah. Mimpi para nabi semuanya adalah wahyu daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu pun yang mainan syaitan, mainan tidur. Macam kita mimpi ni mainan tidur kan. Syaitan mengganggu macam-macam mimpi dalam mimpi kita. Baik, iaitu tujuan dari perintah itu sudah tercapai. Kami hanya ingin mengujimu, kata Allah. Dan kau sudah mentaati perintah itu. Kau segera melaksanakan perintah Rabbmu. Aku menggantikan anakmu dengan haiwan kurban, kata Allah. Sebagaimana dulu aku melindungi badanmu daripada kubaran api juga, sebagaimana kau dengan rela memberikan harta terbaikmu untuk tamu-tamumu. Itu para malaikat yang kita bacakan ketika mereka nak membinasakan kaum Nabi Lut, bersinggah Nabi Ibrahim kan. Ibrahim buat jamu kepada mereka kan, muliakan tamu-tamu dia. Dan ketika itu mereka sampaikan khabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak kan. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, iaitu ujian yang nyata dan jelas. Firman-Nya Allah Ta'ala kata, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Iaitu kami tebus anak yang hendak disembelih dengan haiwan sembelihan yang kami berikan. Tu kibas, silakan. Menurut pendapat masyhur kalangan jumhur, haiwan sembelihan yang maksud adalah domba putih. Kan kibas lah. Domba, kambing, kibas. Lebar matanya dan bertanduk. Mata besar dan bertanduk. Ibrahim melihat kambing tersebut terikat pada sebuah tombak. Di Gunung Sabir. Salah satu gunung terbesar di Mekah. Imam Thawri meriwayatkan daripada Abdullah bin Uthman bin Khusaym dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan kambing tersebut telah digembalakan di syurga selama 40 tahun. Subhanallah. Sa'id bin Jubair mengatakan kambing tersebut pernah memakan rumputan syurga hingga gunung Sabir terbelah merekah. Saat kambing tersebut berada di atasnya, kambing tersebut memiliki bulu berwarna merah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, seekor kambing bermata lebar, bertanduk dan memiliki suara embikan keras, turun daripada gunung Sabir. Menghampiri Ibrahim alaihissalam, lalu ia disembelih. Itulah kambing korban yang dipersembahkan anak Adam. Lalu diterima. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Mujahid mengatakan Ibrahim menyembelih kambing tersebut di Mina. Tempat kita apa? Mina, tempat kita bermalam kan. Sebelum kita pergi Arafah tu, kita bermalam di Mina. Kan? Besoknya tu, pagi tu kita pergi ke Arafah. Kan? Pergi ke Arafah untuk wukuf. Kemudian petang tu, maknanya lepas matahari tenggelam tu, maknanya kita pergi ke Muzdalifah. Kan? Untuk apa nama? Kita bermalam di Muzdalifah kan. Dia pungut batu-batu untuk kita lontar jamrah. Kemudian dari Muzdalifah kita akan bergerak ke Mina balik untuk melontar jamrah pada hari-hari tasyrik tu kan. Jadi maknanya begitu. Itu Mina kan. Lama lah kita tak pergi ya. Siapa-siapa ada peluang pergi, Masya Allah, seronoknya. Dapat pergi buat haji, dapat pergi buat umrah kan. Jadi itulah, saya teringat saya ni kali terakhir saya pergi tahun 2007. Itu kali terakhir saya dapat pergilah. Dan selepas itu sampai hari ini saya tak diberikan peluang. Jadi maknanya tidak lagi diberikan peluang oleh pihak kerajaan untuk keluar daripada negara Malaysia. Kan? Itulah akibat fitnah lah, fitnah. Kan? Fitnah dan tumahan. Maksudnya ya orang yang tak suka pada kita, yang tuduh kita ni pengganas, jahat, kan? Padahal kita bukan cakap apa pun. Quran, sunnah kan. Itu ya. Tapi itulah maknanya sekat ni belum lagi lah ada peluang untuk pergi kan. Seronok lah. Tapi walaupun saya juga berdoa supaya kalau mati di sana. Dapat mati di Madinah, Alhamdulillah. Kan? Jadi begitu. Kita doalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri lagi kesempatan untuk kita. Supaya Allah Ta'ala buka lah hati-hati mereka yang jahat-jahat ni kan.
yang nak tahan kita, nak sekat kita dalam nak pergi melakukan ibadah tadi, maka Allah buka hati mereka tadi kan, kerana hati-hati ni berada di jari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Ta'ala akan balikkan hati-hati tu lah macam mana dia kehendaki. Kita tak tahu kan, orang yang jahat dia akan jadi baik, yang baik akan jadi jahat, kita pun tak tahu. Begitu je. Nanti kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah mudahkan bagi kita, Allah lapangkan bagi kita untuk dapat menunaikan perkara ibadah, terutama ibadah yang terbesar lah, di antaranya rukun Islam kan, bagi mereka yang mampu dapat menunaikan haji, ya kan? Masya Allah, kalau kita pergi haji ni maknanya buat dengan cara yang terbaik. Kita balik macam kita ni baru dilahirkan oleh mak kita, tak ada dosa apa kan, bersih habis dosa-dosa kita tu. Masya Allah. Celah-celah tu pula lepas buat haji tu meninggal pula dengan izin Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala terima ibadat kita, maka balasan dia apa? Maka balasan dia adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Ta'ala kan. Sesungguhnya dia maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan dia pun janji kalau kamu minta aku nak bagi. Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya, maka kita mintalah kepada Allah Ta'ala kan. Minta, kemudian dia akan tunaikan janji dia akan kurniakan kepada kita apa yang kita mohon dan kita minta pada dia. Mujahid mengatakan Ibrahim menyembelih kambing tersebut di Mina. Ubaid pula bin Umair mengatakan disembelih di Maqam. Maqam Ibrahim tu kan, Maqam Ibrahim yang depan Kaabah tu kan. Maqam tu makna dia apa Maqam tu? Siapa boleh jawab dekat ni? Dekat kita punya lah, inilah mesej ni. Apa makna Maqam di situ? Tulis ya, tak apa, jangan takut salah. Tulis je. Ya, mesej dalam panggilan ni boleh tulis tak? Ataupun cakap je pakai mic. Ya, mikrofon. Okay, kita ada 11 orang hari ni ya. Ya, sekian nak tulis. Sekian. Maqam, kenapa Maqam? Tak jangan takut salah. Biasalah kita ni mula-mula belajar ni semua salah dulu. Try and error. Ya kan? Puan Suzana kata kubur. Okey, ada lagi jawapan? Puan Rasita Razif, tempat pijak kaki Nabi Ibrahim. Fatahallahu alaik. Maknanya ya, betul. Tempat pijak kaki, tempat Nabi Ibrahim pijak untuk apa nama? Untuk bina Kaabah. Kan bila bina Kaabah kan tinggi kan. Jadi makna di situ ada batu diletakkan situ. Itulah dia makam Nabi. Makam ni tempat pijak ya. Maksud makam ni tempat pijak. Cumanya dalam bahasa Melayu kita istilah makam itu ditafsirkan sebagai kubur kan. Maksudnya makam ni diambil dari perkataan qama. Qama ni maksudnya telah berdiri. Jadi makam ni isim makan lah. Isim makan. Isim makan ni nama tempat. Nama tempat makan. Isim makan. Isim apa lagi? Zaman. Isim zaman ni nama bagi masa. Kan? Jadi miqat kan? Miqat. Miqat zamani, miqat. Kan? Mana ada miqat zamani. Miqat zamani isim zaman tu. Kan? Isim zaman. Tempat-tempat kita nak miqat. Jadi maqam di sini tempat pijak lah. Tempat perdirian. Tempat Nabi Ibrahim AS berdiri ketika menyusun batu-batu di Kaabah tu kan. Dan Nabi Ismail mengutip, menghulurkan kepada ayah dia yang menyusun batu tu. Jadi maknanya tempat pijak lah. Betul, jazakillahu khairan. Jadi bukan kuburan lah. Tak apa jawab kan, tak ada masalah apa. Jadi kita tengah malu. Oh, aku salah malu lah. Memanglah kita semua akan salah dulu. Mana orang belajar terus jadi betul dulu, tak kan? Macam kita lah, masa kita baby dulu ataupun baby kita sekarang ataupun cucu kita ke apa-apa kan, dia boleh berjalan terus, dia akan berjalan rebah kan? Dia akan berjalan rebah, dia akan bangun, dia akan jatuh. Macam itulah kita semua macam tu kan. Jadi dalam belajar pun macam tu juga, tak boleh ada malu. Dan kalian jangan malu, jangan takut salah. Bukan kita nak rugi 10 sen pun, bukan kita nak rugi kita maruah kita hilang pun dengan kesalahan dan kesilapan kita kan. Dan bukan Nabi kata manusia tu semuanya adalah pembuat kesalahan. Jadi kenapa kita nak malu kalau kita buat salah kan? Jadi maknanya apapun, terima kasih, jazakumullahu khairan.
Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita ganjaran ilmu yang bermanfaat, insya-Allah, kan, di atas perkongsian jawapan dan seterusnya lah, kan, apa nama kehadiran kita dan kita mana memberi masa kita untuk ilmu, kan, dan kita panggil tenaga kita, kan. Baik, itulah dia. Jazakumullahu khairan. Kemudian terkait riwayat daripada Ibnu Abbas yang menyebut kambing yang dimaksud adalah kambing hutan. Juga riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri yang menyebut kambing jantan dari sumber air bernama Jarir. Sama sekali tidak sahih. Kan? Sebahagian besar data-data semacam ini bersumber daripada kisah-kisah Israiliyat. Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kan, dia ni sahabat kecil, kan. Dia banyak kerana ada sahabat-sahabat yang bawa kita panggil macam ulama-ulama ahli kitab yang masuk Islam, kan. Dia bawa cerita-cerita ni daripada agama mereka lah, macam Ka'ab al-Ahbar tabi'in, kan. Ka'ab al-Ahbar dia masuk Islam, dia tak sempat bertemu dengan Nabi Islam, dia bertemu dengan sahabat. Dia bawa masuk cerita-cerita Israiliyat daripada kitab-kitab dia, kan. Begitu juga yang kita kata tabi'in daripada kalangan bukan ahli kitab, yang tabi'in yang Islamnya kita Islam asal, dia pun ambil ilmu daripada ahli kitab. Contohnya Wahab bin Munabbih, kan. Wahab bin Munabbih seorang tabi'in, dia banyak mengambil kisah-kisah cerita-cerita Israiliyat, kan. Begitu, untuk dijadikan sebagai macam kita kata huraian ataupun tafsiran bagi suatu contohnya ayat, kan, kisah. Dia menafsirkan kisah ayat-ayat, tentu dia bawa kisah ni yang terdapat dalam kitab-kitab Yahudi ataupun kitab-kitab Nasrani, ya, begitu, Injil ataupun Taurat lah. Yang disebutkan dalam Al-Quran sudah cukup mengisahkan peristiwa besar dan ujian nyata yang terjadi. Selanjutnya Allah menebus Ismail dengan haiwan sembelihan besar. Dan di dalam hadis disebutkan haiwan yang dimaksud adalah domba. Kan, kibas sudah. Itu sudah cukup memadai lah, kan, kisah itu. Tapi kalau Israel ni memang cerita berdetail, detail sangat cerita dia, kan. Gitu. Jadi orang seronok dengar. Kan? Sebab tu kalau tafsir kita tafsir ada kisah-kisah Israel ni, kan, dibaca orang seronok dengar cerita, kan. Siapa tak seronok dengar cerita? Sebut kisah macam mana Nabi Daud pergi berlawan dengan Jalut, dibalingnya batu tadi berlubang kepala, topi besi dia berlubang kena kepala dia, masuk dalam otak dia semua Jalut ni, kan. Cerita sebut detail tentang kematian Jalut, macam mana dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Dia sebut dalam kitab-kitab ni ahli kitab tadi, Israiliyat tu lah. Baik. Jadi seronok dengar, kan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Mansur, dari pamannya Nafi', dari Safiyah binti Syaibah. Ia mengatakan seorang wanita dari Bani Sulaim yang melahirkan sebahagian besar anggota keluarga kami, ya, mengabarkan kepada aku, ia berkata Rasulullah SAW mengirim seseorang untuk menemui Uthman bin Talhah. Sesekali ia berkata bahawa ia bertanya kepada Uthman, kenapa Rasulullah SAW memanggilmu? Uthman berkata, Rasulullah SAW berkata pada aku melihat ada 2 tanduk domba saat aku masuk ke dalam Baitullah. Aku lupa menyuruhmu untuk menutupi kedua tanduk itu. Tutupilah keduanya kerana tidak patut ada sesuatu di dalam Baitullah, Kaabah, yang bisa mengganggu orang salat. Sufyan mengatakan kedua tanduk domba itu tetap menggantung di Baitullah hingga Baitullah terbakar. Dan kedua tanduk pun ikut terbakar. Kaabah ni pernah terbakar, kan? Pernah terbakar. Banjir, pernah runtuh, kan, Kaabah tu, kan? Demikianlah juga diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyebutkan bahawa kepala domba tetap tergantung di dekat talang Kaabah. Kepala domba tersebut sudah kering. Masya Allah, kan? Ini menunjukkan bahawa yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail, kerana dialah yang menempati Mekah. Dan menurutku Ishaq belum pernah ke sana saat ia masih kecil. Wallahu a'lam. Ya? Kata Ibnu Katsir lah ni, rahimahullah. Seperti itulah teks Al-Quran
Bahkan secara tegas Al-Quran menyebutkan bahawa Az-Zabih ini maksud adalah Ismail. Kerana setelah menyebut kisah Az-Zabih, Allah berfirman, Allah Ta'ala kata, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Dan kami beri dia khabar gembira dengan kelahiran seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Bagi yang menganggap rangkaian firman ini sebagai hal, kata petunjuk keadaan. Hal ni istilah grammar ya. Hal, al-halu ismun mansubun, kan? Hal. Jadi maknanya al-halu mansubun, kan? Begitu. Kalau belajar matan ajrumiyah ke belajar kita grammar ni, fahamlah hal tu apa, kan? Hal keadaan dia. Hal keadaan dia, kan? Ja'a Zaidun rakiban. Contohnya, Ja'a telah datanglah Zaidun oleh Zaid rakiban dalam hal keadaan dia tu menunggang. Jadi rakiban tu lah makna dia hal. Kan? Hal keadaan dia menunggang. Dan keadaan dia tu mansub lah. Hal ni hukum dia mansub. Itu kalau kita belajar grammar. Mansub tu apa? Mansub ni asal dia baris atas lah. Kan? Asal dia fathah. Kan? Kemudian yang lain pun boleh jadi. Ya pun boleh jadi juga. Tak pada tu contoh grammar nanti pening kepala. Tapi lah belajarlah pelan-pelan, kan. Walaupun kita makan masa bertahun-tahun belajar grammar Arab, kan. Kalau kita belajar pada sekarang, kan, jangan give up, belajar sikit-sikit. InsyaAllah 10 tahun yang akan datang, lama tu kita belajar. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai 10 tahun, kan, akan datang, kita dah boleh baca kitab Arab. InsyaAllah. Kita dah boleh baca kitab Arab dengan baris yang betul. Kenapa baca Ja'a Zaidun? Kenapa tak baca Ja'u Zaidin ke? Ja'u Zaid ke, kan? Jadi kita boleh tahu grammar, kan? Belajarlah insya-Allah, kan? Mana jangan kita belajar, kita tak tahu bila kita nak mati. Jadi kita belajarlah. Kalau sehari 2 3 kita belajar dalam 10 tahun akan datang, kan? Kita dah boleh dah insya-Allah, kan? Begitu. Kemudian pendapat ini terlalu dipaksakan dan jelas bersumber daripada kisah-kisah Israeliat. Seperti yang diketahui, kitab orang-orang Yahudi penuh dengan perubahan. Dia bertambah banyak, reka cerita banyak Yahudi ni. Apalagi terkait kisah ini, banyak dia ubah-ubah, kan. Bila dia berubah, sejak sebelum Nabi lagi dia pada ubah dah. Bukan selepas zaman Nabi, bukan sekarang pun. Sejak sebelum zaman Nabi dia pada ubah dah. Gitu. Kerana menurut penjelasan kitab mereka, Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anak semata wayangnya. Anak semata wayang ni maksudnya anak dia yang anak tunggal dia lah. Anak tunggal dia yang dia kasih. Versi terjemahan ke dalam bahasa Arab menyebut anak pertamanya Ishaq, kata Ishaq. Versi terjemahannya ke dalam bahasa Arab menyebut anak pertamanya adalah Ishaq. Kata Ishaq itu dalam kisah ini diselipkan, didustakan dan diada-adakan. Kerana yang disebut dalam kisah ini bukan kata anak satu-satunya ataupun anak pertama, yang disebut hanyalah Ismail. Nampak tak? Motif dia balik ini semua, kata Ibn Katsir rahimahullah, adalah kedengkian Yahudi. Kedengkian Yahudi terhadap bangsa Arab. Dia bukan nak kata yang hak ketuanya adalah Ishaq bukan Ismail, kan? Tengok, dengki Yahudi dan bangsa Arab. Mengingat Ismail adalah leluhur bangsa Arab yang menempati Hijaz, di mana Rasulullah SAW termasuk salah satunya. Sementara Ishaq, ayah Yaqub, adalah orang Israel, leluhur orang-orang Israel. Mereka bermaksud merampas kemuliaan ini hingga mereka mengubah kalam Allah dengan menambahnya. Mereka adalah kaum pendusta dan tidak mahu mengakui bahawa kurnia berada di tangan Allah semata yang ia berikan siapapun yang dia kehendaki. Yahudi tak boleh terima realiti ini. Tak boleh terima hakikat ini Yahudi. Ya kan? Maka dia mengadakan pendustaan terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan mereka tu tahu Allah Ta'ala tu, kan, maha berkuasa buat apa-apa saja. Begitu. Dan mereka tahu bahawa mereka akan diseksa pun oleh Tuhan kalau mereka buat perkara-perkara perubahan ni, kan. Tapi kerana jahatnya hati mereka tadi sampai mereka sanggup buat macam tu lah. Kan? Gitu. Banyak kalangan salaf dan lainnya menyebutkan bahawa Az-Zabih adalah Ishaq. Penjelasan ni wallahu a'lam. Mereka nukil daripada Ka'ab Al-Ahbar, kan? Seorang tabi'in yang memeluk Islam, atau dari lembaran-lembaran ahli kitab. Itu, kan.
Tidak ada penjelasan hadis sahih daripada Rasulullah SAW terkait hal itu. Sehingga kita bisa mengabaikan tekstual Al-Quran. Penjelasan Al-Quran juga tidak menyiratkan seperti itu. Okay? Menurut konteks bahkan tekstual atau bahkan nas, saat kita cermati, yang dimaksud az-zabih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Bagus sekali kesimpulan dalil yang disampaikan oleh Ibnu Ka'ab Al-Qurzi, bahawa yang dimaksud adalah Ismail bukan Ishaq. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka sampaikanlah kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq. Dari Ishaq akan lahirnya puteranya Yaqub. Ini dalam surah Yunus ayat 71. Kita boleh tengok lah. Kita ada tafsir di sini kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Tengok dia ambil tang di terjemahan, dia ambil tang dekat ayat tengah tu, فبشرناها tu. Maka kami sampaikan kepadanya apa? Isteri Nabi Ibrahim tu, Sarah. Nah, nampaklah dalam terjemahan kita tak boleh nak refer kat mana. Dalam terjemahan kita tak boleh nak refer sama ada kepada Nabi Ibrahim ke kepada siapakah. Rupanya kalau tengok teks asalnya fabashsharnaha tu merujuk kepada muannas, wanita. Maka kami sampaikan khabar gembira kepadanya, di sini merujuk kepada Sarah, iaitu isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, merujuk kepada Sarah. Bi Ishaq, dengan Nabi Ishaq. Maksudnya Sarah nanti dia akan melahirkan Ishaq. Dan selepas Ishaq tu pula Nabi Yaqub, yakni anak kepada Nabi Ishaq, cucu dia lah, Yaqub alaihimussalam. Begitu kan. Kalau kita tengok yang teks dia, terjemah dia, maka kami sampaikan kepadanya, nak rujuk kepada siapa? Berita gembira. Tentu di sini kita sebab bahasa kita ni kan tak boleh nak refer muannas ataupun muzakkar. Nya tu merujuk kepada siapa? Tak tahu. Berita tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq akan lahir putranya iaitu Yaqub. Okay? Kemudian Ibnu Ka'ab menuturkan, bagaimana mungkin berita gembira yang dimaksud adalah Ishaq, dan kelak Ishaq akan memiliki anak pertama Yaqub. Kalau Ishaq diperintahkan untuk disembelih saat masih kecil sebelum ia dilahirkan. Nampak tak? Ini tidak mungkin kerana berseberangan, bercanggah dengan berita gembira sebelumnya. Wallahu a'lam. Suhaili membantah kesimpulan dalil seperti di atas. Intinya firman Allah Ta'ala, kan, kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Ya. Selanjutnya kalimat dan dari Ishaq akan lahir putranya Yaqub adalah rangkaian berbeza, tidak termasuk dalam bingkai berita gembira yang disampaikan kerana menurut tata bahasa satu kata tidak boleh berharakat kasrah kecuali jika huruf jar disebutkan lagi. Kan, contoh marartu bi Zaidin. Kan, marartu bi Zaidin wa man ba'dahu kan Amrun. Ya, wa man ba'dahu Amrun. Jadi ini tidak boleh. Harus huruf jar harus disebut bagi lagi sebagai berikut. Kan? Marartu bi Zaidin. Saya lalu, marartu ni saya lalu lah, bi Zaidin dengan Zaid. Maksudnya saya nampak Zaid, saya lalu di sebelah dekat dengan Zaid. Dan orang yang selepasnya akan saya lalu bi Amrin dengan Amar. Jadi maknanya kalau ayat pertama tu wa man ba'dahu Amrun. Nah, maknanya Amrun dia tak jadi majrur lah. Dia kena baca Amrun kecuali kena ada huruf jar. Ya. Jadi kena kasrah kena baca wa man ba'dahu bi Amrin lah, tak boleh baca marartu bi Zaidin wa man ba'dahu Amrin, tak boleh baca macam tu. Sudut grammar lah. Dengan demikian, firman Allah dan dari Ishaq akan lahir putranya Yaqub beri'rab nasab. Kan, nasab. Ya? Karena kata kerja yang tidak disebutkan. Maksudnya perkiraan demikian, dan kami berikan Yaqub untuk Ishaq. Itu maksudnya perkataan kami berikan itu, perkataan yang disembunyikan.
kan? Kan ayat Quran dia kata tadi, wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Jadi wa min wara'i Ishaqa, kan? Basyarnaha, apa nama? A'tainahu Yaqub. Jadi mana dah selepas Ishak kami berikan kepada Ishak itu Yaqub. Itu ayat yang tersembunyi lah. Perkataan yang tersembunyi ini dari sudut grammar lah. Kan? Dan kami berikan Yaqub untuk Ishak. Baik, kata Ibn Katsir sini penjelasan Suhaili ini kurang tepat dia kata. Dan Suhaili mengatakan bahawa yang dimaksud adalah Ishak berdasarkan firman Allah bahawa ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, saat itu Ismail tidak bersama Ibrahim kerana saat masih kecil. Ismail bersama ibunya di perkebunan Mekah. Lalu bagaimana bisa mencapai usia yang berusaha bersama dengan Ibrahim? Okay, insyaAllah nanti kita sambung lagi lah bacaan selepas tu. Dalam sadah sampai jumpa dia insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi kita jumpa lagi lah insyaAllah untuk kelas yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.